Nampak, Madam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to proceed with our lesson, which is today I'm going to cover topic 5, which is the pillars of sustainable development. So topik ni akan membincangkan tentang tiga tonggak sustainable development. Okay, so Meda harap kamu semua boleh faham lah sebab chapter ni sangat penting kerana ianya akan memberi kefahaman kepada the whole cost ataupun apa sustainable development tu. Okay, so in this topic, you are going to learn about the economic growth and sustainable development, and then environmental protection in sustainable development, social progress in sustainable development, and then the basic concept of sustainable and ecological footprint. So A, B, C, that one itulah ketiga-tiga pillars of sustainable development, pertumbuhan ekonomi, perlindungan environment dan kemajuan sosial. Okay. So, by the end of this topic, students should be able to understand, first, you have to understand the economic growth, the environmental protection, the social progress, and then the basic concept of sustainable and ecological footprint. So, are you ready, class? All right. So, introduction. Pillar here, what is the meaning of pillar? Tonggak ya, ataupun dalam bahasa Inggerisnya bermaksud support. Pillars here means support. Okay. So, sustainability is supported by 3 elements yang sangat penting, iaitu social, economy and environment. Bila social, okay, orang lah, manusia. Bila ekonomi, kita akan mula bercakap pasal profit ataupun material lah. Okay, material. Okay, dan juga last sekali environment. Okay, bukan maksud last ya, maknanya ketiga-tiga elemen ni sangat-sangat penting. Madam percaya kamu semua sudah pun melihat okay, model ni dalam chapter berapa? Chapter 3. Okay, ingat tak model apa ni? Siapa masih ingat lagi? Overlapping. Model apa ni? Siapa yang masih ingat lagi? Model ini. Chapter 3 dah nampak dah. Okay. Overlapping circle ni. Alright. Okay, so the 3 main pillars of sustainable development. Apakah 3 tonggak of sustainable development? Okay, the 3 main pillars, domains or concept or dimension of sustainability are economic, environment and social. Okay, more specifically, it is about the economic viability, keupayaan ekonomi. And then we are going to see the second pillar of sustainable development, which is the environmental protection, perlindungan environment. And then the third one is the social equity or value or fairness. Okay, so 3 aspek ni perlu dilihat. Okay, 3 aspek ni perlu dilihat. Siapa yang call? Okay, 3 aspek ni perlu di... Hello makcik, makcik, kita tengah kelas. Makcik ada ke? Nantilah, tak apalah. Nantilah, esok-esok kita tepi-tepi keluar. Okay. Okay, 3 aspek ni adalah menjadi tonggak kepada sustainable development. So kalau tak ada lah. Contohnya keupayaan ekonomi. Okay, perlindungan alam sekitar dan juga kesamarataan sosial. Ni 3 perkara yang kita nak jaga. Kalau tak ada 3 perkara ni, sustainable development tidak boleh direalisasikan. Alright. Okay, Meda rasa kamu pun pernah tengok kan model ni, apa dia? Apa dia model ni? Tree apa kelas? Model apa ni kelas? Model apa ni? Model apa ni? Model apa ni? Kelas ni model apa? Adalah seorang menjawab. Three-legged stool. Okay. Okay, so three-legged stool.
adalah model ya. Okey, kalau kamu macam tak nak kelas hari ni, please let me know sebab memang macam kalau seseorang bercakap ni susah jugalah ya. So economy, environment and the society. Kalau kita tengok kat sini, ketiga-tiganya sama panjang, sama besar dan menyokong the sustainability. Alright? Okay, sustainable development requires that the social condition has to be acceptable and equitable. Okay. So, okay. Sustainable development ni kalau ianya nak terjadi, nak berlaku, okay. Keadaan masyarakat mestilah, ya Allah, kenapa ni nampak dua? To be apa tadi, Madam delete tadi? Alah, acceptable and equitable. Boleh diterima dan juga sama rata, adil lah. Okay, the environmental condition has to be acceptable and viable, can be done or will be successful. So, keadaan alam sekitar juga mestilah bersifat boleh orang kata kita boleh duduk atas dia. Okay, kita boleh depends pada dia. And then the economic condition pun mestilah sama rata dan viable. It's not unfair, it's unfair kalau memang negara berpendapatan tinggi tetapi masih lagi ada orang miskin tegar. So it's not viable lah kalau macam tu. Okay. Okay, cuba kita tengok satu persatu. In terms of pillar yang pertama, tonggak yang pertama adalah social. Usop, mama kelas ni. Usop boleh keluar sekejap tak? Assalamualaikum Usop. Mama tengah kelas, boleh tak Usop keluar sekejap? Usop? Okay, social pillar ataupun tonggak sosial ni lah. Okay, dia fokus kepada balancing the individual's need. Okay, with the need from a group through supporting initiatives like peace, education, reducing poverty and social justice. So pillar yang pertama ni dia akan memfokuskan kepada nak menyeimbangkan keperluan individu dengan keperluan masyarakat secara amnya lah, group tu, dengan menyokong inisiatif seperti keamanan, pendidikan, mengurangkan kemiskinan dan keadilan sosial. So maknanya it means that we want to be happy. We want to be sejahtera. That is the social pillar punya fokus. Okay. So it means that kesejahteraan, mana kegembiraan dan kesejahteraan individu dan manusia adalah perkara yang difokuskan dalam pillar yang pertama ni. Okay. Pillar yang kedua pula adalah environment. Okay, so apa maksudnya, apa yang dia nak capai? A healthy ecosystem provides vital goods to humans and other organisms. In order to preserve this ecosystem, we should keep in mind that natural resources are limited and thus protect the planet from harmful exploitation. Okay, so kita kena faham, ekosistem yang sihat akan memberi kebaikan yang bagus lah, kebaikan yang banyak kepada manusia dan juga organisma-organisma lain, flora, fauna, semualah. So kalau kita duduk dalam environment yang sihat, ekosistem yang sihat. So untuk menjaga ekosistem ni, kita kena sentiasa ingat yang sumber alam yang ada ni adalah terhad dan kita tak boleh nak guna sesuka hati je. So it is very important for the human to protect the planet from harmful exploitation. Maknanya orang kata janganlah keterlaluan sangat membuat kerosakan atau mengeksploitasi kan. Okay. So we accept that the people, the human needs to menggunakan environment in order to sustain their life. Tapi beragak patutlah, maknanya orang kata sentiasa ingat yang sumber alam yang ada ni limit dan ianya akan habis juga. Okay, so mestilah membuat orang kata consumption yang berhati-hatilah. Okay, sustainable consumption. Okay, this pillar support initiative. Okay, pillar yang ni dia akan support inisiatif seperti renewable energy. Okay, sekarang UiTM sedang bising lah. Okay, sedang kecil-kecil nak buat tenaga solar. Okay, that is one inisiatif yang akan disupport oleh pillars to, iaitu environment ni. Sustainable agriculture, okay, pertanian secara lestari, anti-pollution initiative, inisiatif yang anti pencemaran dan juga kitar semula. So this is the things yang
pillars of environment fokuskan. Alright, and then the last kali, the third pillar is the economy. Okay, in order to reach a global sustainable economic model, an equitable distribution and allocation of resources should be implemented. Okay, so bila kita bercakap pasal ekonomi, so untuk mencapai ekonomi dunia yang lebih sustainable, pembahagian dan orang kata peruntukan sumber-sumber yang ada mestilah equitable, sama rata, sama adil. Okay, therefore companies should use their resources in a responsible way. Okay, so kita semua lah, tak masuk company, semua orang mestilah menggunakan sumber yang ada untuk menjana kata faedah jangka panjang dan juga mewujudkan keuntungan yang lebih stabil. Okay, so maknanya ekonomi dia menentukan keuntungan. Tetapi kita nak keuntungan yang dalam jangka masa yang panjang. Maksudnya bukan hari ni je ada duit, lusa tak ada dah. Okay, so this pillar akan memfokuskan kepada meneruskan pertumbuhan ekonomi tanpa membahayakan kejayaan jangka panjang. Maknanya apa yang kita buat kita kaya 2-3 hari je. Okay, so kita nak kekayaan, kemakmuran lah, Madam cakapkan, kemakmuran sesebuah negara tu berterusan. So if we don't care about our environment, kamu kena faham Malaysia ni kekuatan dia lah tourism. So kalau tourism kenapa? Kerana kita punya alam semula jadi, persekitaran kita yang unik lah, ada pantai, ada bukit. So kalau kita tak jaga, benda tu lah tidak boleh menjadi profit lah untuk negara, right? So dulu Madam pernah lah macam kawan dengan luar negara kan, orang macam tak kenal sangat pun Malaysia. Orang lebih kenal Singapore, orang kata Borneo, okay. So tapi kalau ada yang kenal juga, dia akan cakap Malaysia banyak beach, okay, pantai, beaches, and then orang kata terkenal dengan tourism. Orang lebih kenal Singapore, kata yang dekat dengan Singapore tu ya. Okay, so we have to take care of our environment because our environment will lead to economic stability and then will lead to kesejahteraan sosial juga. So kamu nampak tak perkaitan antara ketiga-tiga ni? So jika ketiga-tiga ni ada, okay, so orang kata ekonomi akan menjadi viable, environment akan jadi bearable, equitable and sustainability pun akan tercapai. Titik pertemuan akan dijumpai di sini jika kita menjaga ketiga-tiga tonggak atau pillars ini. Okay, the supports ni. Okay, kalau kita tak jaga tiga-tiga, pincang satu, pincanglah dua elemen yang lain. Alright. So kalau kita tengok kat mana, kalau kita tengok SDG, okay, ini yang kamu ada kan buat assignment kan. So kita ada berapa SDG semua kelas? Ada berapa SDG semua? 17. Yes, 17. Dan setiap 17 tu, yes, very good. Setiap yang 17 tu, dia ada, orang kata, ni lah, dia ada pillars dia kategori apa? Okay, contohnya macam SD7. Okay, ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. Ini jatuh under ekonomi. Okay, so jatuh under ekonomi. So bila jatuh bawah ekonomi, kita kena jagalah. Semua dah kena jaga sebenarnya kan. And then promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all. Memanglah ini economic pillars. Okay. SD9, build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation. Also in economic pillars. Okay. SD12 also the economic pillars, where it is to ensure sustainable consumption and production patterns. Okay. XD16, promote just, peaceful and inclusive societies. And the last one, revitalize the global partnership for sustainable development. So SG7, 8, 9, 12, 16 and 17 is under economic pillars. Okay, sebab ianya banyak lebih kepada menjaga ekonomi. Okay, kita tengok kepada pillars
environment pula. Okay, SDG mana yang jatuh di bawah environmental pillars? Kita tengok kepada SD6. Okay, nampak? Ensure access to water and sanitation for all. Okay, air, kebersihan, okay, environment. SD7, ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. Okay, dia cakap pasal energy pula. So, environmental juga. Okay. SD12, ensure sustainable consumption and production patterns. Kita dah tengok ni dalam ekonomi. Oh, rupanya ianya juga masih juga adalah pillars of environment. Okay. Take urgent action to combat climate change and its impact. Okay, climate change. Okay, dah obviously environmental pillars. XD14, conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources. Okay. Memelihara, okay, secara lestari penggunaan laut, okay, sea dan segala isi-isi dalamnya, okay, pun environment lah. And then XD15, sustainably manage forest, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss. Okay, clearly it is environmental pillars. Alright. Dan last kali kita tengok kepada pillars social. Of course lah, kalau social ni ianya orang kata ni lah manusia, untuk kesejahteraan manusia lah. SD1, end poverty, in all its form everywhere, kemiskinan. And hunger, achieve food security, improve nutrition and promote sustainability agriculture, social, untuk jaga manusia. Ensure healthy lives and promote well-being for all ages, SD3, of course, social. Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning, education, yes, social. Gender equality and empower all women and girls. Clearly social. Ensure access to affordable, reliable, sustainable, modern energy for all. Nampak ni. SD7 ni ada di ketiga-tiga pillars. Economy, environment and social. Alright. And then SD10, reduce inequality within and among countries. Okay, keamanan atau kesamarataan antara negara-negara. Okay, so orang Rohingya tu jangan kamu nak pandang hina. Dia sama je macam kita. Okay, kita tidak mahu orang kata perbezaan. So that is social. Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable. Social, okay, selamat, kan, berasa selamat, okay. SD12, ensure sustainable consumption and production pattern, okay. Juga kita tengok dalam SD, ketiga-tiga SD ada, okay. Bila kita consume secara lestari dan kita produce pun secara lestari, ini akan kena 3 pillars. And lastly, SD16 also can be found in economic pillars. It is to promote just, peaceful and inclusive societies. This is under social and economic pillars. So, as we can see, the 3 pillars, the 3 pillars is orang kata defined in the SDG. Okay, ke-17 SDG tu ada, memang adalah elements ataupun 3 pillars of sustainable development. Alright. Okay. In the last decade, the UN or UNESCO through Agenda 21 for Culture added cultural vitality drive as the 4th domain of sustainable development. United Cities and Local Government, culture, 4th pillar of sustainable development. So, pada masa Agenda 21 tu, mereka tambah lagi satu lagi pillars, iaitu budaya. Okay, so kita ada social, ada environment, ada ekonomi, ditambah satu budaya. Dan keempat-empat domains ni adalah saling berkait antara satu sama lain. Okay, so ditambah kat sini. Cultural vitality. Enough for all forever. Semua orang dapat, semua orang cukup. Alright. So ekonomi dah ada, social dah ada, environment dah ada. Tambah satu lagi, cultural. Alright. Okay, kita bercakap pasal sustainable community. Okay. So, segi ekonomi.
Okay, kita fokus on strength. Ni tak payahlah sama je. Orang kata masyarakat yang sustainable. Macam itulah, kena mementingkan ketiga-tiga, campur satu, cultural. The fundamental objective of any sustainable community is the promotion of human well-being through enhancing both quality of life and quality of place. Okay, maknanya orang kata, dia masukkan sekali, orang kata, kualiti kehidupan dan juga kualiti tempat, sesebuah tempat tu. Alright. So itulah community sustainable community. Dia akan mengambil kira 4 hal ni, 4 faktor ni. Okay, kita tengok economic growth dalam sustainable development lah. Okay, dalam economic growth, dia akan tengok ada ke ruang-ruang untuk growth. Adakah peningkatan gross domestic products and apa faedah-faedahnya? Sistem yang stabil dan juga selamatlah, secure. Okay. Green jobs and eradication of unemployment. Okay. So selalu soalan ditanya, apa pentingnya ada green jobs? Okay. So adalah pekerjaan yang menjaga environment, pekerjaan yang bila buat dia bekerja, dia memikirkan environment dan nak membasmi pengangguran. Okay. Prevention of practices which misuse of resources. Okay. Nak mengelakkan penyalahgunaan resources yang ada. Okay. Regulation of over-exploitation and harmful externalities. So buat peraturan lah untuk mengekang over sangat, orang kata, exploit kepada alam sekitar lah. Okay, kamu tengok apa itu green job? Kat mana kita work in agriculture, manufacturing, research and development, administrative and survey activity that contribute substantially to preserving or restoring environmental quality. Kalau kamu bekerja di mana-mana tempat yang memberi sumbangan yang amat besar kepada menjaga alam sekitar, kamu adalah di kategori green job. So ada tak yang ambil BEVA, yang apply BEVA, Bachelor in Environmental Administration? Maknanya kamu nanti bila kerja, kalau dapat kerja yang berkaitan dengan environment, so you are having green job. Biasanya mak kau hijau lah, adik kau hijau lah, anak ini pekerjaan kau hijau. Okay, kerja kau hijau. Lagu tu. Okay. Okay, in order to have both economic development and sustainability, fair trade, debt eradication mechanism to ensure that everyone gets his or her due reward and resources must be in place. Okay, untuk memastikan ekonomi sentiasa berkembang dan sentiasa lestari, ada je kan? Okay, so maknanya perdagangan secara adil, tidak terlalu berhutang dan apa-apa ni adalah mestilah ada lah. Okay. Okey, menggunakan gross domestic product, ini ayat ekonomi lah. Tak sesuai sebenarnya nak mengukur sejauh mana sustainable development sebab GDP hanyalah kira pasal duit saja. Okey. Alright, environmental protection is sustainable development. Okay, penjagaan atau perlindungan environment dalam sustainable development. Okay, protection of ecosystem and biosphere. Okay, analogs parts of other planets occupied by living organisation. Kita menjagalah, menjaga flora dan fauna, menjaga setiap organisma yang ada atas dunia ni, dan dalam masa yang sama kita jaga juga walaupun tanah apa semua tempat dia duduk tu, habitat dia tu. Okay, meningkatkan kualiti air, tanah dan juga udara. Okay, itu. Better management of waste and pollution. Okay, menguruskan dengan lebih baik sisa-sisa dan juga pencemaran. Respect and protection for all species. Kena hormat lah. Nyamuk pun kita kena hormat sebab dia ke flora dan fauna. Kena Aedes siap lah. Kena dengue kan. So maksudnya orang kata setiap spesies tu dia ada sebab dia. Kalau mana tak silap, kita tengok dekat Singapore, dia release nyamuk yang sangat besar tau. Besar mana besar ni macam tu kan. Dan nyamuk ni dia akan makan nyamuk-nyamuk dengue. Nyamuk-nyamuk yang penyebab dengue tu. That is how they appreciate, okay, all species. Maknanya dia bagi dia nyamuk pun ada juga dia punya sumbangan. Okay. Measures to ensure resource sustainability and harmony. Okay. So maksudnya kena sentiasa mengukur lah. Okay. Bagaimana resources tu sentiasa ada dan sentiasa
tanah membawa kepada kebaikan lah. Protection of marine resources. Jangan lupa yang atas darat and then below water tu. Okay, pun kena jaga. Because environment ni bukan setakat yang atas darat ya, semua sekali. Okay. So, kita kena sangat jaga environment sebab ini satu pillar yang sangat-sangat penting because orang kata condition dunia sekarang dah teruk sangat. Kerana kita lah human activities ni. Kita nak kaya, kita nak kelas kan. Kadang-kadang mana tengok kenapa lah orang kerat. Orang ambil anjing and then buat bulu-bulu badan. Kesian kan. And then orang kata kita pun tarah tanah tebang hutan untuk kita duduk. So kena ambil perhatian lah. Okay. Climate change and global warming, deforestation, loss of biodiversity and desertification are among the important environmental issues that need high attention. Okay. Kemarau panjang, tanah jadi macam orang kata teruk, gersang, okay, penebangan secara besar-besaran, pemanasan global, okay, perubahan iklim and banyak hilang-hilang spesies-spesies ni, ini adalah antara isu-isu environment yang perlu diberi penekanan yang amat-amat sangat lah, okay. Alright, social progress is sustainable development. Social progress in sustainable development pula menceritakan tentang ialah kesejahteraan manusia kita lah. Okay. Pelibatan semua orang kena terlibat. Janganlah cakap, tak payahlah dia ni bukan cerdik sangat. Okay. Tak payahlah orang Rohingya tu kan. Biarlah dia orang mati kat laut. Tak boleh. Kita kena take care of them. Okay. Pembasmian kemiskinan dan juga orang kata exclusion. Exclusion ni macam boycott orang macam pulau kan. That's not good. Ya. Keselamatan makanan ni maksudnya food security ni bukan orang kata makan tu makan selamat tak kena food poisoning. No. Ianya bermaksud kita tak rasa khawatir makanan tu habis. Okay, pergi jaya dengan 3 duit je tak ada nak membeli kan. Okay. Equitable distribution of resources. Sumber yang ada mesti diagih-agihkan secara adil. Okay, better life chances and opportunities. Ya, ni sangat sedih lah ya. Bayangkan orang dulu-dulu bukan tak cerdik, orang dulu-dulu bukannya tak. Ni apa macam orang kita pula sekarang ni masuk universiti macam perkara biasa je kan. Because we have chance and opportunities. Dulu hanya anak-anak orang yang ada-ada je boleh masuk universiti. Sekarang tak lagi ya. And then protection from exploitative practices. So kita nak exploit amalan-amalan mengeksploitasi ni. So harapnya dilindungilah. Nampak kadang-kadang kan pemerdagangan manusia berlaku secara besar-besaran. And then dalam satu kereta sedan biasa boleh muat 18 orang. Letak sumbat lah. Janganlah kita mengeksploitasikan manusia macam tu. Even anak kucing pun kita sayang. Ini kan manusia. Okay. Okay, antara sosial atau orang kata isu-isu lah dalam sosial adalah seperti kesihatan, pendidikan, kesamarataan, keamanan dan juga food security yang macam yang diterangkan tadi. Okay. So kalau kita tengok dari segi ni, ada lagi. Okay. Macam biasalah. Sama je. Society, economic and environment. Ni macam contoh-contoh lah. Habis dah. Ni macam contoh-contoh lah. Ya. Takkan dah habis. Banyak sangat korang. Contoh-contoh dekat negara, dekat company-company lah how they take care of these 3 pillars. Okay. Sustainable freight, transport and finance. Macam mana? Okay, korang boleh baca lah yang ni. Okay, contohnya ya. Ini macam kena transport kan. So kita sekarang, bukan kita nak jaga environment, but then duit tu kadang-kadang penting. Betul tak? Alright? Sebab kalau kamu tengok benda-benda organik, kamu mesti lagi mahal. So setiap hari kita boleh jalankan sendiri kita punya sustainable development tu. Alright? Dengan contohnya, tahap kamu lah. Contohnya kamu lah gosok gigi kat college tu, yang duduk kat college. So, gosok gigi lah. Janganlah biar air tu macam tu. Tuan-tuan lah tak payah bayar kan. Ataupun tuan-tuan lah murah. Okay, api tu tutup pergi ke kafe ke apa. Tutup lah kat rumah pun. Jangan cakap, alah biarlah aku bayar bil. Tak boleh sebab
nak menjana elektrik tu menggunakan sumber yang tidak boleh di-renew. Okay, so kat sini dia ceritalah, okay, mana-mana company how they maintain ataupun ke arah sustainable development lah. Okay, tak apa. Alright, kita rehat sekejap. So, Madam nak tengok lah kamu punya markah test. Okay, macam mana quiz? Macam mana quiz itu okay ke? Okay, Madam. Mesti senang ya yang Madam buat. Test siap korang. Tengok sekejap test 9 bulan 12. Wow. Mulut kita pun buat test jugalah. Nak buat test juga ni. Okay, korang yang bergembira sangat. Okay, test akan masuk. Bila test akan masuk? Apa yang akan masuk kita tengok sekejap. Okay. Tengok sekejap. Okay, test akan masuk 2 soalan panjang. Answer one question je guys. Boleh buat minggu ni je. Full mark 25 markah. Okay, topik 3 and 4. Alah, senangnya lah. Topik cover 1. Yang tu kita jawab 1 to 3 dah. So, untuk test, bolehlah dibuat. Nantilah Madam buat minggu ni, tak payah lagi kan. Nak buat minggu ni ke? Awal lagi, Madam. Tak nak lagi, Madam. Kita baru berehat, Madam, kan. Okay, so. Kenapa tu? Masa ni dah nak masuknya. Okay, so maknanya orang kata 2 soalan, jawab 1 soalan je. Okay, sama ada topik 3 ataupun topik 4 akan dibuat pada minggu ke-5 dan ke-8. Kita buat minggu ke-9 lah, boleh ke? Kita buat macam Jumaat malam-malam kan? Seronok tak buat Khamis malam? Ke tak seronok langsung? Kan, kita buat di luar waktu kelas ataupun nak buat pagi. Malas tu. Malas suka. Suka. Madam nak cerita kenangan masa Madam dulu, masa Madam diploma lah kan. So buat test ke kuis ke buat hari cuti kan. Malam tu tak study, tak tidur pula kita studinya. Tapi bukan masa kelas lah. And then buat masa keluar. Tu Madam nak mengamuk lah tu Okay, buatlah. Okay, bila ni buat malam-malam pergi kelas. Seronok juga, sejuk. Jawab pun tak sakit hati sangat kan. Kalau buat siang-siang buta, pandai. Tak apalah Madam try buat Khamis malam macam baru ni. Okay ke? Okay, Madam. Madam buat bukan masa kelas lah. Betul tak? Boleh tak? Madam buat bukan masa kelas lah. Alright? Boleh, Madam. Siapa yang macam bermasalah nak tu nanti hello lah semula Madam. Nanti kita buat lah semula test. Alright? So, cuba tengok markah korang. Okay. Mari kita tengok berapa markah semua orang dia. Sudah. Dia mudah je dia. Tengok je. Kita tengok kelas A dulu. Nak je tengok tak? Kelas A, Madam. Kelas A. Okay. Sambil-sambil nak hilangkan. Semua ada markah berapa soalan lah? 15. Tengok tu. Akil dapat 11, Amir dapat 12, Syamimi dapat 14, Balkis dapat 13, Fatin Najwa 13, Fazli 14. Tengok tu, Elis Natasha 14, Syaza Akila 13, Syahirah 13, Nurain tak ambil lagi. Ya, Ustaz sebelah sikit Amal kelas ni. Amira 12, Suraya 13, Afif 13, Ain Akmal 13, Puteri Nurul Ain, Fakihah 13, 12, 11, 12. Azim tak buat lagi ke Azim? Azim dengan Siti Nurain tak buat lagi Ya, belum Madam. Nanti kena buat lah. Nanti Madam akan buat. Dia special. Kalau yang backup test ni soalan yang Madam akan buat semula dengan berkobar-kobar. Okay. Syarifah Nur Nadira 13. Halmizah 13. Tak lagi ke yang full mark ni? Anis 13. Anis Atirah 14. Haizatu 10. Syamirah
13, Hafizah 12, Khalidatul Asrin 13, Amani 9, Azmarina Azman 13. Okey, itu kelas A lah. Okey. Nak tengok yang kelas B punya? Allah. Okey. Okey, Anis Amani 14, Syafiq Syaharudin Pana 12, Afiq Ashraf 13, Wow. Ashraf Yusof 11, Juliana 12, Azimah 12, Ain Fatihah 12. Ada dah full mark. Oh. Airun Nisa, Wow. Belanja buka malam ni. Atasha 13, Syakirah Syamsuddin pun full Belanja mark. buka malam ni. Okey. Aidil Hakimi 13. Bab mengepau orang. Orang belanja orang tu. Dia pula mengepau. Okey. Fatnin Rawahah 13. Kasfi 13. Wan Nasuha Aima 12. Cik Muhammad Hasif 13. Ifah Diana 13. Alia Syafika 12. Farah Husna 11. Cikgu Abdul Hakim 14. Wan Nabihah 12. Muhammad Syafiq Supian 13. Anis Nunajwa 12. Sabrina 12. Nabil 11. Aida Natasha 11. Kaidah Mustaqimah Najihah 13. Okey. Itulah antaranya. Jangan sampai mama pukul dan semua orang menyaksikan. Jangan sampai mama hanger atas belakang. Semua abang-abang ni tengok, kakak-kakak ni tengok. Awak nak ke? Slow sikit nak main Mobile Legend pun. Okay. Okay. So, Alhamdulillah 5% dah lepas. So, ada 10%. Alah, senang sangat lah korang. 2 soalan diberikan long essay. Jawab 1 je. Dia bagi masa sejam je kot. Boleh tak sejam? Sejam je. 9 sampai 10 dah tamat. Jawablah. Dia buat soalan yang turun daripada langit. Okey tak kalau Madam buat soalan yang turun dari langit? Macam sejam setengah. Okey tak? Oh, saya tengok macam sejam 40. Sejam 40. Baik 2 jam. 2 jam lah. 9 sampai 2 pagi. Okey? 2 jam. 9 sampai 2 pagi. Sono juga yang buat macam tu. Ikutlah macam rasa dah hilang ngantuk tu. Tengok tertidur sampai ke pagi. Ya. Lepas tu mesejlah Madam backup test. Okay. Tapi backup test Madam akan benarkan. Jangan risau. Kalau korang ada hal, please buat backup test. Soalan backup test turun dari langit. Okay. Kalau turun dari langit tu faham je lah maksudnya macam mana. Ya. Dibuat dengan skala yang sangat bersemangat lah daripada seorang pensyarah. Okay. Okay, kita sambung balik. Okay, semua dah happy kan? Markah pun banyak kan? Okay. So kita tengok pula pasal sustainability and ecological footprint. Terus bosan. Terus rasa nak pergi tandas. Betul tak? Okay. Okay, tengok apa itu ecological footprint. Adalah kesan daripada ni aktiviti-aktiviti manusia dekat dunia ni dan berapakah resources yang diperlukan untuk produce. Okay. So maksudnya we have to live a life. Manusia mesti hidup lah. And then untuk dia hidup, dia mengorbankan lah. Okay, bukanlah orang kata mengorbankan. Dia terpaksa menggunakan alam sekitar. Okay, suami dia kan jual ikan. Lepas tu ada ikan keli dengan ikan patin. Hidup dalam kolam tu. Suami dia macam seriang sangat ambil patin tu gelepar-gelepar. Suami dia terus kerat. Macam ya Allah. Demi patin masak tempoyak, terseksa ikan patin tu. Dia macam sedih lah. Macam ya Allah, kesian ikan keli tu. Dia pun berhak untuk hidup. Macam wah. Saya makan tak ingat pula kan. Tapi macam dia berasa macam tapi itulah sebab kita nak hidup kan. So kita terpaksa lah mengorbankan environment. Okay. Because that is their life lah. Okay. So apakah kesan berhuman aktiviti atas dunia ni dengan produce pula. Okay. So in terms of the area of biological productive land and water. Kita nak makan lembu. Kena boleh lembu. Lembu pun duduk. Lembu duduk dia keluarkan gas. Okay, bukan gas yang ni dengan dia punya buangan-buangan tu kan. So itu akan menyebabkan pemanasan global. Itu adalah kos yang perlu dibayar oleh bumi. Faham tak? Okay.
It also measure how much resources are needed to produce what we need and what we consume and dispose of. Okay, itunya orang kata sumber yang diperlukan untuk produce apa yang kita nak, kan? Dan what we consume and dispose of. Berapa yang kita guna. Yalah kita nak hidup, nak minum susu lah, nak itulah, nak inilah, macam-macam. Dan semua ini cost kepada environment. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusof dengan Dia, sila keluar sekejap. Mama nak kelas ni. Kan bilik tu ada. Mana hanger? Kalau Mama pukul jangan marah Mama pukul jangan marah. Kenapa? Usap tak apa dia diam. Dia ni. Dah sakit dia, sakit. Sakit dia, sakit. Keluar ya. Satu. Sakit ya, sakit. Guna ni sekarang. Keluar nak main. Ya. Diam diri lah awak ni. Ayah, dah buka aircon. Pergilah buka aircon. Nak buka aircon pun tak boleh ke? Ya. Panas. Nampak perangai sangat ya. Aduh. Macam ni lah Okay. Okay, ecological footprint ni dia mengambil kira the demand and supply of nature. Okay, berapa orang nak? Kita nak beras berapa je lapang padi beras yang padi diperlukan untuk sumbat perut semua orang Malaysia ni. Siapa yang boleh hidup tak makan nasi? Meda nak tanya. Meda saya memang tak makan nasi. Saya cuma makan sayur je. Ada kan? And the supply of nature. Berapa banyak yang nature boleh provide pada kita. Okay? Everything we do in our everyday life in our everyday has consequences lah. Apa yang kita buat dalam hidup kita semuanya hari-hari kan nak gerakkan kereta, minyak tu kita gali tau daripada dalam perut bumi. Okay. Kalau macam tu baik duduk rumah lah madam. Tapi itulah mana kita nak fikir lah kan. Some impact our immediate future. Ada yang terus beri nampak kesan. Dan ada yang benda yang tak nampak hari ini, tak nampak esok tapi nampak dia bagi kesan, okay? Kesan yang sangat ni. Contoh pasal aircon ni sebenarnya, kan? Dia chlorofluorocarbon tu boleh menyebabkan lapisan ozon tu tembus, tahu tak? Tembus and then matahari ni dia ada, kamu ingat tak kita belajar dulu? Matahari ni dia ada, orang kata dia dah tapis lah. Atmosfera kita ni dia dah tapis dan yang kita rasa ni dah kurang dah panas. Kalau tak ada lapisan ozon dan atmosfera ni, kita terbakar So sometimes kita ni nak sejuk lagi kan, pasang aircon. Pasang aircon ada pula gas chlorofluorocarbon. Ini untuk benda-benda yang menyejuk dia memang ada lah. And then gas ni dilepaskan, ini rumah kita seorang, rumah lain kan, dan satu dunia. So terbocor lah kita punya. Jadi dia bukan esok, bukan lusa, tapi dia ambil masa lama. Adalah kesan kepada alam semua jadi. Okay. Everyone has a footprint on ecology by way they live. Okay, setiap orang ni dia ada kesan yang ditinggalkan terhadap alam sekitar dengan cara yang dia hidup tu. Kalau orang yang duduk dalam hutan kan, masyarakat dulu-dulu zaman paleolitik tu tak apa, gua, tak ada tangkap ikan, dia tak ada naik kereta, tak mencemarkan alam, kan sikit je lah kesannya. Tapi kalau macam kita ni bawa kereta kan, minum air Starbucks, ambil gambar, lepas tu plastik Starbucks tu pun lempar kan. Okay, plastik semua tu, apa benda yang kita buat tu memberi impact ya. So setiap daripada kita has an ecological footprint. Sini. Nampak tu. Kenapa tak nampak lah, main lagi slide lawa. Okey. Nampak tu. Boom. Ecological footprint. Seolah-olah kita memijak hutan dan itulah dia. Okay. So human footprint on the planet can be calculated by measuring how much natural resources are used that can be divided into 6 categories. Okay. So human footprint boleh dibuat ataupun orang kata boleh dikira dengan melihat bagaimana orang kata kepada 6. Kita nak tengok dekat mana aspek 6. Pertama karbon, of course lah kita bernafas mengeluarkan karbon dioksida. Crop land, tanah pertanian. Grazing land, tanah ragut. Okay. Forest, hutan. Tempat mancing dan tempat kita menaik bangunan-bangunan lah, build up land. Okay.
So karbon, nampak tu lembu. Okay, lembu minum susu New Zealand. Lembu tu kamu ingat dia tak ada ni ke? Makan serunding daging kampung. Okay, so this cattle atau orang panggil binatang terenggakan ni, dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Dan kamu tahu kan, cuba kamu hembuskan nafas kamu. Karbon ni dia ada haba. Bayangkan kita baru satu orang lain bernafas lagi, lembu-lembu yang kita bela lagi, kita biarkan untuk ekonomi dan kesejahteraan kita. Okay, a measure of carbon emission, it is represented by the amount of forest land that would be needed to sequester carbon dioxide emission, by not including the fraction that is absorbed by the ocean and leads to acidification. Ini akan membawa kepada keasidan tanah. Okay, sebenarnya dia ada impact lah, dan impact dia bukannya impact yang baik sangat. Okay, lama-lama jadi dunia yang akan terpaksa, bumi yang terpaksa menerima kesannya. Okay, kita tak tahu, kita tak rasa kan. Cropland, tanah ragut, the amount of cropland used to grow plants for food, fiber, animal feed and commodities including oil, soy and rubber. Kamu tahu kan, dulu kan masa PKP dulu Madam bela kambing. Lepas tu kambing Madam ni last tak terbela. Berlari sini, beli makanan pun mahal. Dia rasa macam nak makan pun dia tak sampai hati. Yelah, yang tu nama Rainbow Dash. Yang tu Twilight Sparkle. Okay, nak makan, takkan nak makan Twilight Sparkle. Beri nama macam kucing lah kan, macam My Little Pony. Akhirnya Madam decide jual je lah, Madam dah malas. Ini pun, siapa nak hamster beritahu kat Madam. Adakah orang nak hamster? Kalau nak hamster buat bela-bela kat college tu boleh. Tadi dah kerik dah Madam punya almari IKEA. Dia terlepas dengan gembiranya kerik serba-serbi. So Madam dah tak suka dah. Okay, so kamu tahu tak, lembu ni nak bela dia makan sekali bapak banyak dia makan. Lepas tu minum air setangki besar lembu tu. Bayangkan. Okay, itu semua kos untuk environment Okay. 3, grazing land. Padang ragut. Okay, berapa banyak tanah ragut yang digunakan untuk membesarkan ni binatang-binatang ni untuk mendapatkan dia punya wool. Wool ni ialah bulu dia tu kan. Okay, bulu dia untuk pakaian kita, daging dia, dairy, susu lah, hide and livestock, daging lah. Okay. Nak bising kat mama. Janganlah. Skin dia. Okay, fur. Ada hanger ni. Tengok lembu ni kena tindik, nampak? Ni pula kaki orang besar pijak pokok, nampak? Usut duduk sini, usut belajar Sini. Usut jangan, usut dengan tak mandinya. Okay, forest pula, hutan. The extent at which forests are cut down for lumber, pulp and fuel. Okay, sejauh mana orang kata sebanyak mana hutan ditebang, okay, untuk Tapi ni, pakai baju macam mana? untuk balak. Okay, pulp tu pulpa tu lah nak buat kertas yang kamu buat exam. Baguslah ODA tak ada kertas sangat kan. Dan juga fuel. Apa pula minyak Madam? No. Ni bahan bakar ni. Kamu tahu tak bahan bakar ni buat arang batu, bahan bakar ni diguna untuk buat bakar-bakar tu untuk menggerakkan kita. Okay, so itu hutan. Hutan pun menerima impact. And then fishing grounds. Fishing ground ni tempat mancing. The estimated primary production required to support the fish and seafood caught in freshwater and marine environment. Berapa banyakkah? Okay, kita dah teroka laut ni. Macam Madam tahulah yang suami Madam jual ikan sekarang kan. So Madam pun tengok, ikan datang, ikan ada berkilo-kilo, berpuluh kilo. Sehari suami Madam jual berapa kilo ikan dah 100 kilo lebih kot, 200 kilo kot, 300 boleh tak tahu dah. Okay, so okay, untuk siapa? Untuk manusia lah, untuk makan. Okay, build up land, and then sebanyak manakah land yang digunakan oleh human untuk nak bina universiti kan, nak suruh kita jadi cerdik, bertamadun semua. Semuanya adalah siapa yang mendapat kesan? Environment. Alright. Okay, so kat sini kita nak cerita, kita faham. Nak tak nak, bila kita hidup atas bumi ni, kita memang terpaksa menggunakan environment. Okay, sebab itulah tempat kita hidup. But then, kita can make a change. Okay, kita can make a change and then kita boleh So when we can make a change, it means that kita boleh
okey, ubah lifestyle kita, okey, untuk supaya environment lebih terjaga. Okey, so contohnya macam Nabil. Nabil ada mancing ikan ke? Sekarang tengah Medan, tak boleh memancing. Sekarang apa musim bah? Tu kalau macam kita Nabi memancing tu, ada ke Nabi lepas mancing tu macam ikan dah luka, lepas tu tak makan pun, ada ke? Tak Medan, kita makan Medan. Ada tu Medan. Betul tuan-tuan kecil lempar balik mati anak ikan kan. Ataupun sebenarnya kita ada je ayam kat rumah, ikan lain nak juga memancing, nak juga faham tak? Maybe Nabi kena berubah. Okay. Nabi kena berubah lah, jangan menyeksa binatang tiba-tiba kan. Tak adalah. Okay. Ya Allah dengan perut gemuk ni. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya macam kita janganlah terlampau suka-suka sangat. Okay, kalau kamu tengok restoran eksotik makan ular, ni makan apa? Makan otak monyet hidup-hidup. Ya Allah, jahatnya Kita boleh makan untuk hidup tapi janganlah kita makan untuk leisure. Faham tak? Macam kita makan biar je haiwan terseksa. Okay. So macam tengok kejap Mari tunjuk gambar If human are animal. Macam mana nampak tak ni? Ada gambar yang macam ada kamu tengok ni orang makan. Kalau kita lah kan. Okey, kalau kita lah bertukar tempat dengan binatang seminggu. Okey? Tengoklah. Ya Allah, lambatnya wifi ni. Rasa dah. Okey. Bayangkan kita macam nak mampus kan. Orang ambil gambar dengan kita. Kita macam kan biasa kita ambil gambar dengan dolphin kan. Dolphin ambil gambar. Kita bertukar tempat lah dengan haiwan kan. Klik. Selfie. Okay. Pigeons. Ni kita. Macam mana? Kita kena beri makan kan. Kita pun catuk. Allah lah. Kan? Tak apa lagi lah. Ni. Bayangkan. Jadikan organ binatang sebagai apa? Sebagai apa? Hiasan. Boleh kaki kita tergantung-gantung kat leher rabbit. Dahsyat ya. Lagilah. Ni kalau pemburu kan, kau yang bangga lagi dapat memburu. Ya Allah. Okey, dahsyat. Trofi kita. Ni kan kita kan orang-orang kan suka benci lah pemburu. Kan? Macam orang kata, kan banyak yang orang rusa lah apa letak sebagai hiasan. Macam mana kalau harimau lepas dah bunuh letak kepala kita macam tu. Baru ya kan? Ni. Ada tak alas kaki yang beruang tu? Ada tak korang? Biar kita pula jadi macam ni. Okay. Test produk pula. Cocok tikus. Cocok. Guna kosmetik kita. Okay. Tikus makmal. Ni. Pasang. Okay. Ada ni. Lagi ni. Zoos would be filled with human. Nampak ni, kita kena panggang dengan rusa-rusa. Inilah. Bayangkanlah kita duduk dalam ni. So tak adalah madam nak cakap kat sini. Ini dah fitrah. Kita memang kena makan haiwan, kena makan ni. But then janganlah. Yang ni macam tak okey lah bagi madam untuk kecantikan. Alright. So faham ke message yang madam cuba sampaikan ni? Kau tak faham? Madam. Humans. Faham Madam. Tengok ni orang siap kulit. Peluru ni. Peluru ni. Sekejap, ada tak dia? Lah. Nampak ni kulit kita jadi baju dia. Ni ikan makan fresh. Ya Allah. Dahsyat pula tengok gambar ni kan. Oi, tengok ni.
Orang dagang kan kaki kita berapa kilo. Ya Allah, kena rebus hidup-hidup. Sedih juga bila tengok kalau macam ketam nipah kan. Pernah makan tak ketam nipah korang? Kan dia macam susah nak mati kan. So rebus baru mati kan. Ya Allah. Itulah. Mana ni? Ya Allah. Kita termasuk dalam ni. Okay. Kita kan pandang hina pada lalat. Macam itulah. Alright. So maknanya kita boleh kalau nak protect environment, level kita boleh lifestyle kita ubah sikit. Gunakan renewable resources. Okay. And then gunakan teknologi dan buatlah choice yang terbaik. Okay, conclusionnya. All three pillars need to be considered and balanced to achieve sustainable development because they are interconnected. Ketiga-tiga pillars yang Medan dah terangkan tadi saling berkait antara satu sama lain. Kalau kita abaikan salah satu pillar, ini bermaksud tidak adalah sustainable development. So kadang-kadang salah satu masa hanya mementingkan satu pillar je, yang tu tak jadi. Apa sen ni ada lagi? Yo, banyak lagi. Ini dah conclusion dah, betul tak? Conclusion 5 page, okay? Inilah adalah kamu kena tahu sikit pasal Human Development Index, okay? So ecological footprint of less than 1.6 global hectares per person. Kalau lebih 0.8 ni maknanya dah lebih dah manusia guna. Dia ada indeks dia, iaitu kita panggil sebagai Human Development Index, okay? Okay, kamu kena faham sustainable development ni bukanlah menghalang daripada kaya, menghalang daripada bertumbuh. No. Tapi ini adalah satu approach yang menyeluruh, okay, supaya kita dapat develop hidup yang lebih adil untuk semua makhluk. Okay, bukan kita saja. Hidup kita lebih berkualiti, social equality, institusi income yang lebih bagus, okay, yang lebih adil. Mana berkemah lah. Berkemah apa pula? Berkemah kat pantai. Tak payahlah ayah tak tidur tu, okay? Cik Haji. Tengoklah anak Medan ni, dia tahu bergembira, berkemah, makan McD, okay? Itulah, tak ada sustainability, okay? So, okay, kita memerlukan sustain people and culture, natural resources, biodiversity and environment and ecosystem. Also, good governance is important and crucial to the success of sustainable development. Nampak tu, okay? Urus takbir yang bagus, sangat-sangat kerajaan lah kena memantau. Okay. So every champion was a contender that refused to give up. Believe in yourself. Alright. Okay, so faham tak apa yang Medan ajar hari ni? Faham Medan. Boring je semua orang. Macam boring je semua orang. Nabi siap ketawa-ketawa. Boring ke? Tak, Madam. Medan nak tengok sekejap lah kamu punya ni. Google Drive ada buat tak soalan yang Medan suruh buat tu? Ke tak ada? Apalah kan. Medan akan check. Oktober. Tutorial. PD3. Lecture. Mama. 5A. Chapter 4. Hello. Chapter 4. Alah, tak ada pun Tak ada buat ke yang word tu? Malas, Madam. Buat kuis Madam. Buat kuis yang tu je. Buat yang quiz itu je. Okey lah, habis dah chapter 5 kan. So boleh tak buat chapter yang kuis tu chapter 5 dan letakkan dalam Google Drive kita. Boleh? Buat terus sampai pukul 4 ni Madam nak terus ada screenshot dah. Boleh? Boleh. Bunyi apa tu macam TV rosak tu? Ni nampak dah kat sini. Yang ni pun 5B ni je buat. Khairunisa je. Yang lain semua tak buat. Iya. Hello. Chapter 5. Boleh ke buat kat sini? Boleh ke? Boleh Madam, boleh. Boleh, Madam. Boleh jom tengok siapa buat. Adalah. Tengok screenshot Madam. Buat tu. Ya,
ke? Allah, betul madam. Madam geram. Ya, madam. Sampai madam jadi ni mana dia? Madam jangan sampai madam gergaji korang macam ni. Okay. Okay. Alright. So, boleh buat sekarang. Madam nak by pukul 4. Dah siap dah. Sejam ni bukan nak berehat sangat. Okay. Buat yang quizzes tu je. Allah hai. Boleh? Boleh ke? Boleh madam. Boleh, madam. Screenshot jangan lupa. Jangan nak buat-buat virus. Boleh madam. Okay. Screenshot ni letak terus. Pada yang belum buat quiz, madam akan buat backup quiz Khamis malam Jumaat ni. Boleh? Boleh Boleh, madam. Okay. Soalannya terbaik dari langit. Okay? Okay semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Thank you, madam. Okay. Waalaikumsalam. Thank you, madam. madam.